Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Yang Mulia Dr. Ang Swee Hui, Pakar Perubatan dan Ketua Perkhidmatan Kemalangan dan Kecemasan, dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Tarikh pelantikan pegawai tersebut berkuat kuasa mulai hari Sabtu 4 hari bulan Rajab 1443 bersamaan 5 hari bulan Februari 2022. ...140 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 17,031 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut 139 adalah kes tempatan manakala 1 kes import. Sementara itu 4,723 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. ...851 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 49 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 16,078 kes. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 16.3%. Sehingga 3 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.8%, untuk 2 dos vaksin 94%, sementara 41.5% bagi penerima 3 dos vaksin. Dalam pada itu, 1 denda kompaun dikeluarkan bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari pukul 12.30 malam hingga 4 pagi. Berdasarkan perangkaan yang diperoleh dari daftar penyakit kanser pada tahun 2020, 806 warga negara dan penduduk tetap di negara Brunei Darussalam dikesan menghidap penyakit kanser. Pada tahun yang sama, penyakit kanser menyebabkan 352 kematian, iaitu 20.8% kematian dalam kalangan warga negara dan penduduk tetap di negara ini. Jumlah penghidap penyakit kanser juga menunjukkan peningkatan sebanyak 25.3% dalam tempoh 5 tahun. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam perutusan sempena sambutan Hari Kanser Sedunia 2022 yang disambut setiap 4 Februari. Tema pada tahun ini hingga tahun 2024 iaitu tutup kejurangan penjagaan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan kempen selama 3 tahun itu akan tertumpu pada isu-isu yang berkaitan dengan ekuiti, termasuk meningkatkan kesedaran mengenai kekurangan ekuiti dalam penjagaan penyakit kanser dan mengenal pasti segala halangan bagi orang ramai untuk mengakses perkhidmatan serta penjagaan kanser yang mereka perlukan. Tambah Menteri Kesihatan, dengan adanya penutupan kejurangan penjagaan ini, segala halangan tersebut dan potensinya untuk mengurangkan peluang para individu untuk terselamat dari penyakit kanser boleh dihindari. Di samping itu, beberapa perkara sedang dilaksanakan di negara ini, antaranya meningkatkan pengetahuan orang ramai tentang pencegahan kanser, melengkapkan profesional penjagaan kesihatan dengan kemahiran dan pengetahuan.
mengukuhkan penjagaan kesihatan asasi yang diberikan dalam masyarakat, meningkatkan sumber-sumber kewangan dan manusia khusus untuk penyelidikan kanser dan melaksanakan rancangan pencegahan dan pengawalan kanser khusus bagi sesebuah negara yang mengetengahkan keperluan dan sumber unik setiap negara. Menteri Kesihatan menyatakan kebanyakan penyakit kanser boleh dicegah. Individu yang mempunyai berat badan yang berlebihan, perokok, mengambil makanan yang tidak sihat dan meminum alkohol mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan kanser seperti kanser payudara, paru-paru dan usus besar. Justru itu, semua faktor risiko kanser tersebut boleh dicegah dengan beberapa langkah gaya hidup sihat seperti berhenti merokok dan mengelakkan daripada pendedahan kepada asap rokok pasif, mengekalkan berat badan yang sihat daripada umur kanak-kanak dan di sepanjang hayat, memastikan pengambilan 2 hingga 3 sajian buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari, mengurangkan pengambilan makanan yang mempunyai lemak yang tinggi atau berlebihan. Melakukan kegiatan fizikal sekurang-kurangnya 30 minit 5 kali atau lebih dalam seminggu. Menjalani ujian saringan kesihatan secara rutin untuk mengesan tanda-tanda awal penyakit kanser termasuk bagi penyakit kanser cervix, payudara dan kolorektal. Dan mendapatkan suntikan vaksin terhadap jangkitan hepatitis B dan HPV untuk melindungi dari kanser hati dan cervix. Menurut Menteri Kesihatan, pandemik COVID-19 juga memberikan impak dan cabaran yang besar buat Kementerian Kesihatan dalam menanganinya. Antara cabaran yang dihadapi adalah penangguhan sementara aktiviti saringan di bawah program pemeriksaan kesihatan kebangsaan. Namun, negara kini telah melangkah ke fasa awal endemik dan Kementerian Kesihatan akan terus berusaha untuk meningkatkan pengesanan awal dan pencegahan penyakit kanser di negara Brunei Darussalam. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan nikmat yang terlalu banyak kepada hamba-hambanya seperti nikmat kesihatan, nikmat kemakmuran, nikmat kekayaan dan seumpamanya. Akan tetapi, ada kalanya nikmat yang diperolehi itu menyebabkan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nikmat yang boleh melalaikan itu ialah nikmat harta. Sesungguhnya harta merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan harta itu bukanlah untuk disia-siakan sehingga terjadinya pembaziran dan penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Peringatan tersebut antara dikandung di dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Bijaksana dalam Pengurusan Kewangan. Oleh yang demikian, pentingnya pengurusan kewangan dan harta dengan berhemah dan bijaksana, seperti menabung, berzakat, bersedekah, pembahagian hak harta waris, termasuklah harta anak-anak yatim dan seumpamanya. Sebagai manusia, kita tidak akan dapat lari dari mengurus dan menghadapi masalah kewangan. Oleh itu, pengurusan kewangan yang teratur akan membantu mensejahterakan kehidupan kita pada masa hadapan. Kita perlu membuat inisiatif baharu bagi mengubah sikap kita dalam pengurusan kewangan. Pertama, menyemak dan menyusun semula kewangan peribadi, iaitu dengan muhasabah diri dalam perbelanjaan dan gaya hidup kita. Oleh itu, sekiranya perbelanjaan dan gaya hidup itu melebihi dari kemampuan kita, maka kita perlu mengurangkan perbelanjaan yang tidak penting dan simpan wang untuk rancangan masa depan. Kedua, elakkan dari berhutang. Lebih-lebih lagi berhutang bagi perkara-perkara yang tidak berfaedah dan tidak penting. Dan yang ketiga, amalkan budaya menabung. Ini kerana dengan menabung kita dapat membuat persediaan jika berlaku hal-hal kecemasan.
Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama penghulu mukim dan ketua kampung mengendalikan malam munajat Majlis Perundingan Kampung MPK secara maya. Malam munajat MPK diungkayahkan oleh Majlis-Majlis Perundingan Kampung di daerah Tutong secara bergilir-gilir. Majlis diisi dengan bacaan Saidul Istighfar, Yasin serta bacaan doa memohon terhindar daripada wabak COVID-19. Malam munajat MPK ini merupakan aktiviti keagamaan yang dianjurkan oleh Biro Keagamaan Majlis Perundingan Kampung Kiudang dan Patnunong, antara yang menyertai ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku pegawai daerah Tutong. Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC pagi tadi menyambut Hari Kanser Sedunia 2022 dengan perasmian pameran lukisan program Afi Art dan lukisan mural grafiti. Program yang diungkayahkan oleh PJSC dengan kerjasama Galeri Rainforest dan Guerrilla Architect Studio ini disertai oleh 15 pesakit kanser. Program bertujuan memberi peluang kepada mereka menghasilkan karya lukisan bagi menyatakan perasaan dan fikiran mereka. Ia selaras dengan sambutan Hari Kanser Sedunia yang bermatlamat bagi menangani kekurangan equity dalam penjagaan penyakit kanser. Ini perasaan masa sebelum terkena kanser, so feel happy lah. Ani sudah kena bagi tahu ada kanser, jadi sedih kan. Ani bila sudah membuat treatment, ada recovery, jadi ada lights to it bah. Jadi Ani sudah recovered dan alhamdulillah. Doa dan harapan maksudnya ni dah sekeping hati sudah sudah saya sakit tu, jadi kita berdoa lah kita ada ekspresi dalam lukisan ni. Jadi maksudnya itu ada 3 jenis darah lah kan. Ini biasanya ada yang lebih darah putih, ada yang tinggi kolesterol. Jadi dari sanalah dapat ide dorang itu. Sebagai sebahagian daripada inisiatif IT Life Cycle Management, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD baru-baru ini menyumbangkan barangan teknologi makluman kepada Universiti Teknologi Brunei UTB dan Kolej Pengajian Siswazah Antarabangsa IGS. Majlis penyerahan kumpulan terakhir sumbangan bagi Kolej IGS berlangsung di kolej berkenaan yang diterima oleh Dr. Haji Azahai Raini bin Haji Muhammad Jamil, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej IGS pada hujung bulan lalu. Manakala UTB menerima kumpulan terakhir sumbangan hari ini yang diterima oleh Dr. Muhammad Saiful bin Haji Omar, Penolong Naib Chancellor Industri dan Perkhidmatan UTB, dalam satu majlis yang diadakan di universiti berkenaan. Sejumlah 122 barangan teknologi makluman disumbangkan oleh BIBD dalam beberapa kumpulan sejak bulan Disember tahun lalu. Di sebalik arahan pihak kerajaan agar orang ramai berada di rumah atau kediaman masing-masing dari pukul 12 malam hingga 4 pagi, namun masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengindahkannya. Sebaliknya, masih sahaja ada individu yang melanggar arahan tersebut sehingga dikenakan tindakan tegas. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Sekatan pergerakan yang dilaksanakan menghendaki orang ramai untuk berada di rumah atau kediaman masing-masing dari pukul 12 malam hingga 4 pagi. Mana-mana individu yang tidak mengendahkan arahan tersebut akan berhadapan tindakan tegas. Sekatan yang dilaksanakan ini sebagai langkah bersepadu dalam mengawal penularan wabak COVID-19 serta memastikan langkah-langkah bersesuaian diambil oleh kerajaan bagi keselamatan rakyat dan penduduk di negara ini. Beginilah keadaan sekitar pukul 2 pagi. Anggota-anggota agensi penkuasa undang-undang tetap melaksanakan tugas yang diamanahkan bagi memastikan orang ramai mematuhi arahan untuk berada di rumah atau kediaman masing-masing.
Pelaksanaan sekatan ini mencerminkan kesungguhan kerajaan dalam mengawal penularan wabak COVID-19. Marilah kita ni sama-sama membantu kerajaan mengawal COVID-19 dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTV. Bagi segelintir orang, tukang gunting rambut mungkin bukan kerjaya yang menarik. Tetapi bagi Awang Abdul Wafi Syazwan bin Supri, pekerjaan tersebut memberi kepuasan dan kelebihan daripada aspek pendapatan, waktu bekerja yang fleksibel dan mampu menguruskan sendiri masa depan perniagaan. Belia berusia 29 tahun itu membuka perniagaan gunting rambut di Kampung Rimba, Jalan 82 pada awal tahun 2018. Zulfatli Haji Kasim membawakan laporannya. Pemegang ijazah sarjana muda perguruan agama dalam bidang usuluddin dari College University Perguruan Agama Seri Begawan ini berkata, sikap bijak berdikari, gigih berusaha dan menentukan hala tuju perniagaan sendiri dapat dipupuk dengan berniaga. Idea tu ada timbul 2 tahun sebelum tamat pengajian. So saya cuba cari alternatif untuk mendapatkan pendapatan lah. So saya fikir pasal bidang yang orang mungkin takutkan menceburi, iaitu sebagai tukang gunting rambut. So dari sana saya cuba dan lama-kelamaan timbul minat. Setelah mengikut latihan asas menggunting rambut di dalam dan di luar negara, Awang Abdul Wafi Syazwan mengasah kemahirannya dengan menggunting rambut rakan-rakan dan saudara mara secara percuma. Percaturannya terjun dalam dunia perniagaan berjaya membuahkan hasil apabila para pelanggan menyambut baik dan berpuas hati dengan perkhidmatannya. So with the skills apa yang he gained from the previous barbershop, so I trusted dia punya skills juga. Paling utama adalah keselesaan lah. Dia orang pasal kalau di sini ada privacy, India Ingau pasal ramai orang, ramai queue, pasal we get to book the slots dari ada app lah. So para belia perlu memanfaatkan kemahiran yang ada untuk menjadi sumber pendapatan seperti yang ditunjukkan oleh belia ini. Zulfatli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTV.